Assalamualaikum cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina nikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tanya semua datang hari ni? Okey, aku pandang screen kat depan. Okey, tengok dulu gambar apa saya tunjuk dulu. Okey, saya tengok cikgu. Petik nama satu-satu. Okey. Nampak gambar kat depan? Nampak. Okey, Mukmin. Gambar apa saya tunjuk ni? Tak kenal? Takkan tak tahu? Okey, kalau kamu tengok gambar kat depan ni gambar makanan tradisional negeri mana? Sabah. Ni kenapa ni? Makanan tradisional negeri Sabah. Sabah ke Sarawak? Sabah. Okey, ni merupakan ambu. Ini merupakan latuk. Tengok TikTok tak? Latuk ni ya, dia lawan ni orang tahu lah. Merupakan Sabah punya makanan tradisional. Okey. Okey, ni benda tu apa? Sabah. Okey, dia nak tanya, apa panggilan bagi negeri Sabah? Okey. Negeri bawah. Apa maksud dia? Apa maksud negeri bawah Melayu tu untuk menggambarkan bahawa itu merupakan slogan negeri Sabah? Siapa tahu? Cuba bagi. Tahu? Kenapa Sabah diberi gelaran negeri bawah Melayu? Melayu tu maksudnya angin. Sabah ni kan ada macam-macam, laut cantik, hutan yang cantik. Jadi Melayu ni memberi gambaran bahawa Sabah ni merupakan negeri yang kaya dengan alam semula jadi dengan keindahan yang tersendiri. Okey, next. Gambar apa ni? Okey, singkatannya apa? Pandai. Okey, ini merupakan jata bagi SBUB, iaitu Syarikat Borneo Utara. Sebenarnya sebelum adanya perkataan Sabah, apa nama dia? Sebenarnya sebelum Sabah, apa British bagi dia? Borneo Utara. Itu British yang bagi nama dekat Sabah. Sebelum bukannya kepada Sabah. Okay, faham tak? Okay. Jadi hari ni kita akan belajar tentang SBUB. Okay. Jadi kita akan masuk untuk topik 5.3, iaitu perluasan kuasa Syarikat Borneo Utara British dekat Sabah. Okey, jadi dekat Sarawak siapa yang menguasai? Tapi dekat Sabah siapa yang menguasai? Iaitu nama singkatan iaitu SBUB. Okey. Jadi ini ialah objektif cikgu yang pertama. Kita akan dapat menguraikan macam mana perluasan kuasa Syarikat Borneo Utara British dekat Sabah. Yang kedua, kita akan menerangkan sikap kesediaan menerima perubahan yang membawa kepada kebaikan. Okey, boleh pergi lagi tak ni? Boleh. Baru nak masuk. Okey, boleh buka teks. Surat berapa tu? Okey, pergi kepada 5.3. Ingat lagi tak saya bercakap siapa yang menguasai Sabah mula-mula sebelum adanya British? Okay, betul, pandai. Ingat lagi, maksudnya Sabah dulu dikuasai oleh pemerintahan sebelum adanya British ataupun kuasa luar. Okey, Sabah dikuasai oleh siapa? Ketua-ketua? Bagus, ingat lagi. Ketua-ketua bank? Okey, pergi satu-satu macam mana SBUB ni dia meluaskan kuasa dekat Sabah. Nampak? Cik mengganggu. Okey, kita pergi kepada okey, satu-satu. Okey, siapa yang menguasai Sabah dengan Sarawak ialah yang pertama Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu dengan ketua-ketua bebas. Okey, jadi apa yang ada kat Sabah ni sampai dia berjaya menarik perhatian SBUB untuk menakluki Sabah? Okey, ingat lagi tak James dia buat apa? Dia buat strategi dia tertentu kan? Macam tu juga dengan SBUB. Dia ada membuat sesuatu sampai Sabah menjadi bilik dia secara keseluruhan. Faham tak kita asalkan ni? Okey, kita tengok macam mana Sabah ni dia berjaya menarik perhatian SBUB untuk menakluki dekat Sabah.
Yang pertama, kenapa? Kedudukan Sabah yang strategik. Yang kedua, sebab Sabah ada kekayaan dalam masing-masing. Maksudnya Sabah ada juga macam Sarawak. Dia ada dia punya kekayaan sumber ekonomi yang tersendiri dekat Sabah. Okey, mungkin satu-satu. Okey. Yang pertama, sebab apa faktor ya? Aturan Sabah. Dua faktor penting yang menjadi tarikan pemuda luar dekat Sabah. Yang pertama, sebab apa? Kekayaan strategik. Yang kedua, sebab apa? Kekayaan ekonomi. Okey, kita pergi kepada kedudukan strategik. Kenapa Sabah ni berjaya menarik perhatian SBUP untuk meneluki dekat Sabah? Ada tak cikgu pergi? Okey, kita pergi yang pertama. Kita tengok muka surat 120. Kenapa Sabah ni dia dikatakan kedudukan strategik? Kenapa? Sebab Sabah, bacakan buku teks. Sabah berada di tengah-tengah laluan perdagangan di antara China dan Singapura. Okey, apa maksud dekat situ? Pedagang yang nak pergi ke Singapura, dia akan singgah dekat Sabah. Sebab apa Sabah berada di tengah laluan perdagangan antara siapa? Singapura dengan China. Macam tu juga daripada China ke Singapura, dia orang akan berhenti dekat Sabah. Untuk tujuan apa? Berehat ataupun untuk membeli makan ataupun singgah-singgah untuk berehat je. Maksudnya kan ke tengah-tengah kan. Maksudnya pedagang akan pergi jauh, dia akan singgah ke Sabah. Sebab apa? Sabah dekat tengah. Nak faham tak kat sini? Okey, yang kedua, Sabah juga berada dekat mana tu? Laluan Pulau Palawan yang merupakan laluan maritim. Apa itu laluan maritim? Laut. Pandai. Pulau Palawan tu juga merupakan laluan maritim. Maksudnya memudahkan urusan perkapalan ataupun tujuan untuk menjalankan perdagangan. Okey, jelas tak kat situ? Sabah strategik tak? Dia kat tengah ke tengah. Okey, kita pergi yang kedua. Apa Sabah buat? Sabah merupakan okey, kita pergi poin yang kedua. Sabah penting dalam aktiviti perdagangan yang melibatkan berapa tempat tu? Pulauan lagi dan Australia. Maksudnya tiga kawasan ni menggunakan kepentingan Sabah yang strategik untuk aktiviti perdagangan. Okey, sikit lagi. Yang ketiga, apa itu? Baca kat situ, pelabuhan merupakan pelabuhan semula jadi yang strategik. Sabah ni, bagus tak dia? Dia merupakan kawasan yang terlindung daripada bencana tiupan angin monsun. Okey, tiupan angin monsun ni sangat mengganggu orang-orang laut. Sebab kalau ada dia habis kapal-kapal dagang ke barangan akan musnah. Tapi Sabah selamat. Jadi mereka nak singgah Sabah tak? Jadi mereka akan rasa selamat. Sebab apa? Sabah terlindung daripada tiupan angin. Strategik tak Sabah? Strategik. Menarik tak untuk dia ditaklukki? Menarik. Jelas tak kat situ? Jelas. Okey, ini saya akan bagi kesimpulan sekarang. Salah siap main game Okey, yang kedua. Apa yang kedua? Faktor Sabah menjadi penarik kekayaan ekonomi. Sama juga macam Sarawak. Sabah ada juga dia punya kekayaan. Okey, Amir, sebutkan 3 cikgu kekayaan ekonomi kat Sarawak. Cikgu bawa ajar itu. Try. Lagi? Satu lagi. Ingat? Okey. Macam tu juga dengan Sabah. Maksudnya mereka akan menaklukki kawasan-kawasan yang mempunyai sumber hasil yang tersendiri. Kita tengok apa yang ada kat Sabah. Okey. Apa yang ada kat Sabah? Hasil ekonomi terutamanya apa? Yang apa ni? Sarang burung. Apa kegunaan sarang burung? Ubat-ubatan untuk tujuan ubat tradisi untuk mengelakkan sakit urat ataupun sakit sendi-sendi. Sebab tu sarang burung walet ni terkenal dekat Sabah. Okey, apa lagi yang kedua? Sagu tahu apa sagu? Okey, yang ketiga? Rotan tahu tak? Tahu. Okey, getah perca tahu tak? Getah perca tahu apa? Menyusun penampalan gigi. Jadi itu antara yang ada dekat Sabah. Okey, yang seterusnya ada apa? Gamat tahu gamat? Okey, siretan. Okey, itu juga untuk tujuan perubatan. Okey, jadi barang-barang ni dah lama masuk pasaran antara bangsa. Jadi menarik tak untuk SBUP menaklukki Sabah? Menarik. Jadi, okey, barang ini adalah barang-barang kita Sabah tu didagangkan dengan masyarakat tempatan dengan masyarakat yang luar datang daripada Sabah. Faham tak? Maksudnya orang luar datang Sabah,
dia akan berdagang dengan orang terpantai terlima 5 benda. Faham tak? Okey, jadi yang ketiga apa tu? Sarang burung dengan dapat permintaan paling tinggi dalam kalangan masyarakat Cina. Jadi British telah mengambil keputusan untuk memfokuskan sarang burung. Cina kan besar kan? Dia memberi kekayaan kan? Jadi British dia memfokuskan sarang burung untuk menjadikan barangan dagangan yang penting untuk dibawa ke mana? Cina. Okey, boleh kita tak? Boleh. Okey, jadi next. Okey, seterusnya. Okey, dekat Sabah ada kawasan dataran dengan lembah. Okey, tanaman seperti indigo. Tahu tak indigo ni apa? Apa? Try, seorang. Indigo ni apa? Indigo ni merupakan tumbuhan yang menghasilkan pewarna-warna ungu. Inilah satu-satu tumbuhan yang membantu untuk menghasilkan pewarna-warna ungu. Maknanya pewarna-warna ungu itu didapat daripada pokok indigo. Jadi tujuan indigo ni untuk menghasilkan pakaian lah, tekstil. Tekstil pakaian. Okey. Dan kapas hidup. Tahu tak kapas apa? Jadi ini telah membolehkan pertanian komersial dijalankan dengan giat dekat Sabah. Okey, sikit lagi. Kita pergi yang seterusnya. Macam mana Sabah sebelum SDUP betul-betul menguasai dekat Sabah? Sarawak. Okey, cepat sikit lagi kita main game. Sebelum berlakunya pentapakan SDUP, air tidur siapa tidur siap Okey, sebelum berlakunya pentapakan SDUP dekat Sabah, kita baca kat situ. British telah menguasai 2 tempat dekat Sabah. Sekarang dekat situ apa? Pulau Balambangan. Okey, Pulau Balambangan dan Pulau Labuan ni memang British dah takluk awal-awal sebelum SDUP menakluki Sabah. Okey, kita pergi pada Pulau Balambangan. Okey, baca kat situ. Pada tahun dia telah membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu dan mengibarkan siapa? Bendera British Dekat situ sebagai tanda Pulau tersebut. Jadi British maksudnya ditanda ini aku punya. Okay, siapa yang ketua dia? Alexander Darwin membuat perjanjian dengan Sultan Sulu. Tapi ada masalah apa tu? Ada masalah serangan lanun yang kronik menyebabkan British buat apa? British tak berminat dah nak meneruskan penguasaan dekat Pulau Balambangan. Jadi British telah buat meninggalkan pulau ini pada tahun 1819. Jadi maksudnya serangan lanun tu mengganggu Pulau Balambangan tu, menyebabkan British dah tak nak kuasa ini. Dia tinggalkan Pulau Balambangan pada bila? November 1809. Faham tak kat situ? Dia dekat sini soalan fokus kan? Okey, kita pergi kepada Pulau Labuan. Nampak tak ada satu Pulau Labuan tu? Sebab James Cook pun terlibat juga sikit je dekat Pulau Labuan. Maksudnya dia ada juga kena-mena dengan Sabah, tapi sikit je lah Pulau Labuan tu. Apa-apa James Cook buat, dia telah berusaha meluaskan daerah kekuasaan dengan mengadakan perjanjian dengan siapa? Sultan Brunei. Berhubung dengan Pulau Labuan. Maknanya James Cook nak menguasai Pulau Labuan. Pulau Labuan ni dekat mana? Bukan kat Sarawak. Okey. Boleh pergi lagi tak? Boleh. Okey. Jadi apa yang Sultan Brunei buat? Baca kat cikgu yang kedua tu. Sultan menyerahkan Labuan kepada pihak British melalui perjanjian pada 18 Disember. Okey, 18 Disember 1846. Dan apa yang pihak British kena buat setelah termeterainya perjanjian tu? Dia kena buat apa tu? Bertanggungjawab menewaskan lanun dan satu lagi perdagangan kawasan dekat Sabah. Okey, apa yang seterusnya kesan dia? James Cook telah dilantik sebagai pertama dekat Pulau Labuan. Okey, boleh pergi lagi tak? Okey, seterusnya buka buku surat seterusnya. Okey, kronologinya apa? Maksudnya dia akan tunjuk macam mana daripada Sultan Brunei sampailah SDUP secara keseluruhannya memerintah Sabah. Kita pergi satu-satu. Okey, kenapa dua benda tadi Sabah menarik di mata pemuda luar? Okey, bagus, cepat. Dua benda tu utamalah. Jadi ia telah menarik perhatian SDUP untuk memerintah Sabah. Okey, jadi apa yang SDUP buat ada 3 benda. 2, menyewa, lagi satu memajak dengan mengadakan perjanjian. Kita pergi satu per satu. Okey, Sultan Brunei ni
Pertama-tama syarikat Brunei Utara dimulakan dengan siapa yang memerintah Sabah? Sultan Brunei. Okey. Kemudian yang kedua kita dapat tengok dah. Slow-slow dah SBB masuk kat Sabah. Okey, siapa yang terlibat? Jadi Muslim telah menyewa siapa? Sabah daripada Sultan Brunei pada tahun 1897. Selama? Okey, slow-slow dapat tak? Daripada Sultan Brunei tiba-tiba ada yang British yang masuk slow-slow. Okey, yang ketiga baca kat cikgu apa? Moses menjual haknya kepada dan TV Paris dan menjadikan siapa? Himani ni kawasan dekat Sabah. Ingat tau, dia dah slow-slow dah menguasai Sabah sebagai pusat kegiatan perdagangan. Nampak tak slow-slow Sabah SBB cuba menguasai Sabah. SBB cuba menguasai Sabah. Okey, yang keempat baca kat cikgu siapa yang terlibat? Kau buat sikit. Alfred dan Edward memajak pantai Timur Sabah daripada siapa? Okey, dah slow-slow dah. Yang kelima baca kat cikgu. Baron Gustavus von Overbeck menuju Sabah dengan Alfred dan Edward untuk majukan Sabah. Dah slow-slow masuk dalam pemerintahan Sabah. Okey, seterusnya siapa yang terlibat? Tory menjual haknya kepada Baron Gustavus. Okey, Tory telah menjual haknya kepada Baron Gustavus siapa? Van Overbeck. Okey, yang seterusnya sikit lagi. Pada bulan Alfred dan dengan adanya dihubungkan British North Korea. Okey, pada bila tu? 1 November 18. Okey, sehinggalah yang terakhir setelah beberapa kronologi menampakkan bahawa sahnya SBUB telah memerintah Sabah. Yang terakhir apa poin dia? Pada tahun 1888 Brunei Utara menjadi Okey. Okey, dia nampak tak slow flow dia daripada Sultan Brunei pergi kepada Syarif, proses pergi kepada orang-orang ini sampailah SBUB sah menaklukki Sabah. Nampak tak kat situ kronologi pertabakan SBUB kat Sabah? Nampak tak? Okey, sikit lagi kita pergi kepada muka surat 123. Ain okey Ain? Okey, last. Okey. Sikit lagi muka surat yang terakhir. Okey, jadi kamu dah faham kan SBUB slow-slow nak menguasai Sabah kan? Faham dah kan? Okey, kita tengok macam mana perluasan kuasa syarikat Brunei Utara ni dekat SBUB yang dijalankan dekat Sabah slow-slow. Okey. Jadi SBUB ni apa sebenarnya? Apa yang awak faham tentang SBUB? Syarikat Brunei Utara British. Maksudnya siapa atas SBUB sebenarnya? Jadi ini SBUB memang memerintah Sabah, tapi atas ni siapa? British. Kiranya SBUB merupakan wakil kerajaan British untuk menguasai Sabah. Faham tak? Faham tak SBUB ni siapa? Bawah siapa? British. Apa pun British yang paling berkuasa. Nampak tak kat situ permainan dia? Okey. Jadi nak cakap yang SBUB ni merupakan satu syarikat yang formal, bukan salah-salah syarikat yang berpiagam. Ada namanya piagam diraja. Okey. Jadi dekat dalam SBUB ni ada piagam diraja yang menetapkan beberapa syarat. Okey, baca kat situ kuat-kuat. Syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja adalah yang pertama apa? Okey, apa maksud dia SBUB perlu menerima penasihat British? SBUB walaupun dia berkuasa dekat Sabah tapi dia perlu menerima penasihat daripada British. Okey, nak dia kena menerima penasihat British. Kalau British senang nak tengok, nak memantau macam mana SBUB memerintah Sabah. Okey, yang kedua, apa? SBUB baca kuat. SBUB jadi SBUB hendaklah memerintah Sabah dengan adil dan sama. Okey, boleh tak SBUB ni kacau adat tempatan? Tidak boleh. Okey, SBUB kena menyelesaikan masalah atau pertelentahan yang berlaku dekat Sabah. Jadi dia berhak untuk menguasai Sabah daripada segi adil dan sama. Boleh pergi lagi tak? Boleh. Sikit lagi. Yang ketiga baca kat cikgu. SPUB mesti melantik pegawai takbir daripada pegawai yang diakui. Boleh tak SPUB melantik siapa-siapa? Tidak boleh. Apa pengetahuan British? Boleh. Apa-apa pun British tetap berkuasa. Okey, yang keempat last kali baca kat cikgu. SPUB tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Boleh tak SPUB ni bagi orang lain tanpa pengetahuan British? Tidak boleh. Tetap British yang berkuasa. Okey, faham tak 4 syarat ni? Ingat 4 syarat ni. Ada berapa syarat SPUB? 4 beri dah ke masa exam. Faham tak? Okey, next kita pergi yang seterusnya. Okey,
matlamat SBUP. Okey, ada dua matlamat SBUP dekat Sabah. Yang pertama apa? Pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumber-sumber dekat Sabah. Maksudnya matlamat SBUP ni hanya untuk mengawal keuntungan dekat Sabah. Jahat tak? Jahat kan? Dia kerja dia nak kawal untung je. Dapat untung dia balik. Dia bawa balik untung dia dekat Okey, yang kedua apa dia punya matlamat SBUP? Melindungi serta mempertahankan hak masyarakat ke tempatan. Kalau bahasa mana pun SBUP juga perlu mempertahankan hak orang-orang sah. Okey, apa matlamat utama SBUP yang pertama tadi? Okey, yang kedua? Okey, jadi soalan kat sini bahawa melalui piagam diraja ini menyatakan bahawa SBUP mempunyai kuasa yang sah untuk mentadbir pasar Sabah. Okey, jadi siapa yang mentadbir Sabah yang pertama tu Rutherford Elliot telah menjadi presiden yang pertama. Jadi yang kedua, manakala siapa tu? Alfred David dilantik sebagai pengarah pusat. Okey, jadi ni yang dapat. Memanglah SBUP yang memerintah Sabah, tapi kuasa sebenarnya berada dekat siapa? Kalangan pemodal yang berada dekat London. Pejabat dia dekat mana? London. Tapi SBUP memerintah Sabah. Jauh tak London dengan Sabah? Jauh. Kiranya apa-apa yang berkuasa sebenarnya pejabat dia dekat London, tapi dia telah menghantar sampai ke Sabah. Faham tak? Faham tak kat sini? Okey. Jadi dekat Sabah ada apa? Ada sistem birokrasi yang diterajui oleh siapa? Apa governor ni? Penasihat yang dibentuk bagi usaha syarikat untuk mengawal keuntungan dekat Sabah. Yang kelima, siapa governor pertama SBUP? William Woodbridge. Okey, faham tak kat sini? Okey, jadi saya nak kamu faham apa sebenarnya matlamat SBUP dekat Sabah. Apa sebenarnya matlamat dia yang saya cakap tadi? Untuk mengawal keuntungan. Kira ni kalau ada untung dia orang akan ambil untuk memajukan ekonomi mereka. Tapi at the same time SBUP juga tolong Sabah untuk memajukan ekonomi kita. Dari segi apa? Ada jalan raya, ada jalan kereta api. Mudah tak urusan dekat perkhidmatan Sabah tu? Walaupun mereka mengawal keuntungan, tapi mereka juga telah membawa perubahan yang arahkan kepada kebaikan. Faham tak kat sini? Memang mereka mengawal untung, tapi sedikit sebanyak mereka telah membantu daripada segi kemajuan negara kita. Faham tak kat sini? Okey, boleh pergi lagi tak? Boleh. Okey, habis dah. Pergi mana lagi? Okey, tamat. Boleh fokus tak? Boleh faham tak apa saya belajar Sabah ni SBUP? Okey, sekarang ni kita main aktiviti. Dah ready dah? Sekarang ni cikgu nak kamu pecah 3 grup lelaki, 3 grup perempuan sekarang. Okey, dah pecah dah? Boleh pergi kat sini cepat. 3 grup. Kalau cikgu senang je, tak usah pun. Senang je, tak pergi. Okey, dia? Okey, cepat. Okey, hari ni kita akan main bingo. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu pecah kepada grup 3 orang perempuan, 3 orang lelaki. Okey, cikgu bagi dulu grup pilihan ni. Ini adalah awak punya dalam. Okey, dengar arahan cikgu. Bulan yang kedua siapa? Bisa. Mana boleh? Okey, sekarang ni arahan pertama cikgu. Lengkapkan kotak tu daripada 1 sampai 25. Mana susunan? 1, 2, 3 sampai 25. Jangan ikut urutan. Okey, itu arahan yang pertama. Soalnya sama-sama supaya nampak kakak. Okay.
Okey, dah siap bagi kawan? Okey, yang tak apa-apa tu cuba cabut yang cikgu bagi ABC tu. Nampak tak ada cikgu bagi ABC? Okey, cabut. Nanti tunjuklah cikgu tu. Okey, dah boleh cabut dah. Cabut dah ABC tu. Okey, dah. Sampai dah. Dah susun dah? Semua dah susun? Okey. Jadi cikgu akan bagikan ini kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6. Ambil ambil? Okey tak? Okey. Jadi kumpulan 1 sampai kumpulan 6 akan pilih nombor. Okey. Dah ready? Okey. Jadi nanti bila dapat jawapan, tunjuk A ke B ke C kat cikgu supaya cikgu nampak jawapan awak betul ke salah. Faham tak? Tunjuk je atas. Yang lain jangan tengok jawapan kawan. Boleh tak? Boleh? Okey. Okey, dah ready dah? Okey, kemudian kalau kumpulan 1 dah ready ya? Kalau kumpulan 1 dah pilih jawapan, kumpulan lain pun kalau betul baru boleh lorek jawapan tu. Kalau salah tak boleh lorek. Dengar. Kalau kumpulan 1 jawab, awak pun kena jawab sebentar. Faham tak? Angkat jawapan tinggi-tinggi supaya saya tahu jawapan awak betul salah. Kalau betul baru boleh lorek. Kalau salah jangan lorek. Jujur, faham tak? Cikgu akan ambil 2 pemenang yang okey, dah ready? Okey, kumpulan 1 bersedia dengan pilihan nombor awak. Okey. Okey, kumpulan 1 pilih nombor awak nak. Okey, kumpulan 1 ready? Kumpulan 1 pilih soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 1. Okey, jawab dalam masa yang diberikan. Okey, semua boleh lorek. Lorek sekarang. Nombor 1. Ya, lorek nombor itu pilihan. Lorek. Dah lorek dah semua? Okey. Nombor 1 jawapan dia apa? Dah? Okey. Kumpulan kedua bersedia dengan soalan pilihan awak? 17. Ready 17? Lorek nombor 17 kalau betul. Okey, ready? 1, 2, 3. Okey. Cepat. Okey, betul. Okey, betul. Semua boleh lorek. Okey. 17. Okey. Semua betul eh? Okey, semua boleh lorek. Okey. Okey, dia 17. Lorek betul-betul lah, janganlah. Saya tak nampak. Tengok, cuba angkat jawapan bingo masing-masing. Nampak tak? Lorek sebesar-besarnya. Saya tak nampak lah. Angkat lagi. Lorek. Okay, dah. Kumpulan. Tengok lorek. Besar lagi, saya nak kosong. Kertas tu penuh dengan lorek. Tengok tak ada sikit macam tu. Okey, cepat jaga punya masa. Lorek sebesar-besarnya. Ain angkat kepala awak. Okey, macam tu. Penuh kotak tu. Okey. Kumpulan. Okey, besar. Kumpulan Wafi, angkat. Okey, bila dah angkat jawapan, cuba jangan beritahu jawapan. Diam je, angkat je. Nanti kalau awak tahu, pilih jawapan aku. Faham tak? Cuba baca soalan diam je. Faham tak? Okey, diam je. Okey, kumpulan 3, pilih soalan awak. Nombor 3. Okey, 23 sorry. Okey, let 1, 2, 3. Okey, apa yang buku boleh? Okey.
jawapan jawapan. Okey. Dah ke? Okey, semua boleh lihat jawapan dia. Jawapan dia ialah B. Okey. Ada yang dekat bingo dah ke? Okey, tahu. Okey, seterusnya kumpulan 4. Kumpulan Faris, nombor apa pilih? 19. Ready? 1, 2, 3. Nombor 1, 2, 3. Tengok. Cepat. Angkat. Tengok. Memang pandai. Betul. Okey, lorekkan cepat. Ni dia kena laju. Kali susah cara dia. Okey, kumpulan 5. Nombor berapa mana? Ada yang dekat bingo dah ke? Nombor 8. Jauh lagi ya? Okey, nombor 8 ready? 1, angkat tu jawapan 2, nombor 8 kan? 3. Jawab. Cepat. Okey. Okey, betul Lorek. Oh, pandai. Okey. Okey, nombor 1 kena menang. Sorry, kumpulan nombor 6. Okey, ready? Siapa dapat bingo dulu dia menang? Okey. Maaf, saya lupa. Grup yang dapat 3 barisan yang pertama bingo akan memenangi bingo yang cikgu. 3 je cikgu nak kaya 5. 1, 2, 3 yang pertama. Faham tak? 3 yang pertama faham tak? Bin je lah. Bin je. Kalau 5 tu susah. Okey, betul? Ready dah? Kita ambil 2 pemenang yang pertama sahaja. Okey, kumpulan 6 nombor 5 ready? Angkat kita jawapan 1, 2, 3. Okey, baca. Angkat. Okey, saya kena pada yang salah. Betul jawapan dia? Okey, betul. Betul tak? Betul. Semua betul kan? Okey, ada yang dekat bingo dah? Okey. Ready Okey, kumpulan 1 back to kumpulan 1. Kumpulan 1 bersedia? Bersedia? Okey. Fokus. Nombor 6. Tengok soalan dia. Siapa yang handle? 1, 2, 3. Okey, cepat. Okey, makan ni semua betul. Betul, Lorek. Pandai. Senang soalan dia tu. Okey, nombor 2. Kumpulan yang kedua. Boleh pilih soalan? 7. Oh, laju apa? Okey, kita tengok soalan yang nombor 7. 1, 2, 3. Cepat. Okey, betul. Kumpulan 3. Saya rasa 1, 2, 3. Okey, kumpulan keempat jangan Lorek. Salah. Okey, jadi yang lain semua Lorek. Jawapan ni ialah wakil kerajaan. Okey. Okey. Okey, nampak tak? Kalau salah jangan tu. Nampak tak satu salah? Okey. Kumpulan kedua boleh pilih soalan? 3. Soalan. Kumpulan 3, sorry bang. 3 1, ready? 2, 3. Okey, jawab. Okey, kita satu boleh Lorek. Okey, yang 6 boleh Lorek. Okey, kumpulan 2 boleh Lorek. Betul. Okey, salah. Kumpulan 4 salah. Okey. Kumpulan lain boleh Lorek kecuali kumpulan 4. Jawapan dia dah dulu. Apa ni Farid? Jawablah sekali. Okey, kumpulan 4 boleh pilih soalan. Cepat. Ada nak bingo dah ke? Okey. Okey, ready? Soalan yang seterusnya nombor? Okey, tengok soalan depan. 1, 2, 3, jawab. Cepat.
Try. Okay, try. Cek. Dah ke? Dah boleh ada depan awak. Awak nak siapa? Okey. Apa ini je lah? Jadi, kita tunggu apa tadi? Saya kata si tu dia. Mak, saya salah. Okey, dapat dadu. Maknanya memenang dan lorek. Okey, ni boleh lorek, ni boleh lorek, ni boleh lorek, ni boleh lorek. Boleh apa boleh lorek? Boleh enam dan lorek. Saya salah sikit tadi. 5 menit. 5 berapa? Apa dah tadi? Okey, maknanya kumpulan enam tak ada lorek. Okey kan? Okey dah, ready dah? Okey, next kumpulan apa pilih? Kita salah tukar tadi, macam mana? Ready nombor 2? Okey, 1 2, siapa yang nak bingo dah? 2, 3. Okey, tengok depan. Cepat. Okey, lorek. Okey, semua betul. Okey. Okey, ada nak bingo dah ke? Okey, kumpulan ke-6 boleh pilih nombor. 12. Tolong sikit soalan. Jangan tunjuk kawan-kawan. Nombor mana? Okey, 12. 1 2 3. Cepat. Apa nama dia? Okey, lorek. Okey, betul. Jadi nombor apa tadi? 12. Okey, ada nak bingo dah ke? Ya ke? Okey, seterusnya kumpulan 1 balik semula. Nombor 9, ready? 1 2 3. Sabar. Cepat. Cepat apa namanya? Tengok elok. Baca soalan elok. Tengok mata dah. Okey, semua boleh lorek. Betul. Pandai. Mana tak ada bingo lagi ni? Okey. 1 2. Okey, nombor 25. Tengok nombor 25. Okey, tadi nombor apa tadi? 9. Tadi 9. Okey, sekarang cik tu pilih nombor 25. Tengok nombor 25. Okey, 1 2 3. Okey, tengok cepat. Cepatlah. Cepat. Okey. Jawab elok, baca elok, tenang. Baca elok. Selesai je. Alamak. Okey. Okey, 1 2 3 lorek. 6 lorek. Cepat Rafi. Okey, nombor 5 tak lorek. Jawapannya ni lah. Pulau mana-mana yang belum lapuan. Cik dah cakap lah tadi. Okey, semua boleh lorek kecuali nombor kumpulan nombor 5. Okey, dah ready dah yang seterusnya? Okey, kumpulan seterusnya boleh pilih nombor 10. Fokus 10. Fokus. 3 garisan yang pertama sahaja saya terima. 2 kumpulan yang terbaik. Nombor 10 ready? 1 2 3. Okey, apa? Cepat. Okey, nombor 6 boleh lorek. Nombor 3 boleh lorek. Nombor 2 boleh lorek. 3. Okey, satu kumpulan menang. Kumpulan ketiga dah bingo. Salah. Okey, apa yang punya bawa? Nombor
Sure, salah. Okey, kumpulan lain semua lorek kecuali 4 dengan 5. Apa salah banyak bulan ini? Bukan saya jawab. Okey, kumpulan yang ketiga dah bingo betul? Satu lagi pemenang. Satu lagi pemenang. Okey, kumpulan mana yang pilih nombor tadi? Okey, kumpulan 4 yang pilih nombor. Dua, ready ya? Ready? 1, 2, 3. Bodohnya. Cepat. Angkat. Angkat. Okey. Kumpulan 2, 1. Okey, semua angkat. Okey, boleh angkat semua boleh lorek. Okey, dah bingo dah. Hampir-hampir ya. Okey, kumpulan 5 pilih nombor. 16. Ready? 1, 2, 3. Cepat. Kau berapa? Sebut. Siap dapat siap. Okey, perjanjian mengatakan British menamatkan ancaman lanun, British melindungi perdagangan Brunei. Apa jawapannya? Perjanjian dia. Okey, soalan dah betul. Satu lorek. Perjanjian ini mengatakan bahawa British menamatkan ancaman lanun. Saya kena beritahu tadi, British melindungi perdagangan Brunei. Okey, nombor 6. Okey, nombor kamu dah menang kan? Stable. Okey, betul. Betul. Wafi. Iya. Okey. Okey. Okey, betul. Okey, saya bagi peluang satu kumpulan lagi. Okey, 1, 2. Okey, kumpulan ketiga dengan 2 dah bingo. Okey, sekarang ni saya nak tambah satu lagi. Satu dari start lagi. Satu dah. Belum kau dah sama dah. Yang pemenang yang pertama ni satu lagi kali start. Boleh buat tak? Boleh buat tak? Boleh tak sedikit kan? Boleh tak? Satu kali start lagi saya tambah. Okey, kita back kepada nama apa tadi? Laju apa? Mana semua? Last 6. Saya bagi peluang satu lagi kalau nak menang. Saya kurang ni. Nombor 24 ya. Jadi saya kena satu lagi pemenang. Nombor 24. Okey, cepat. 1, 2, 3. Cepat. Okey, boleh lorek. Okey, boleh lorek. Tiga. Dia ada 4. Kali ni sendiri. DING. Boleh? Okey, next kumpulan. Satu boleh. Saya boleh satu lagi pemenang. 13. Ready? Ready? 13. 1, 2, 3. Okey, cepat. Kecuali. Cepat. Okey, betul satu lorek. Habis saya. Betul. Kumpulan Wafi jangan bersih. Okey, ada handphone ke? Okey, cepat. Okey, sabar. Okey, kumpulan 1 pilih pada awak. Bola yang boleh. Dua lah. Apa-apa. Dua. Dua lagi dah bingo. Nampak tak? Cepat. Inilah. Cepat. Jangan dengar sekawan. Apa? 21. Ready? 21. Satu pemenang lagi. 1, 2, 3. Tengok malam ke depan. Jawab. Cepat. Betul. Boleh lorek. Menang ni. Satu kita tu. Okey, Wafi. 11. Okey, ready? Okey, satu minggu dulu menang. 1, 2, 3. Tengok ke depan. Okey.
kopi. Ya, kita buat dia. Ada apa kopi? Okey, jadi sekarang ni faham tak apa yang cikgu cuba buat dengan kamu hari ni? Faham kan? Okay, jadi sekarang ni cikgu nak pergi kepada dah, hari ni dalam minggu depan laki menang semua. Oh gitu, ada bagi kesukaan belajar. Jadi cikgu kamu okey, tenang dah game dah habis. Faham tak? Sekarang kita nak buat kebat tak boleh? Boleh. Cikgu habiskan video. Okey. Ambil soalan. Dan ni kita buat soalan ni. Cikgu bagi soalan tu dan cikgu pilih je. Okey, cuba jawab sama-sama. Jangan jawab lagi. Ambil je dulu. Ambil je dulu. Ambil je dulu. Sabar, cikgu kita. Apa? Tadi yang bulan pertama ada apa? Bulan pertama ada apa? Soalan pemimpin. Awak dapat bulan apa? Sekejap, awak dapat apa? Tak dapat tu bukan game boy. Ini kamu fikir. Okey, awak dapat apa tadi? So, back. Okey, kongsi. Okey, kongsi je. Kongsi je. Okey, sekarang ni kongsi je. Awak dapat menang tadi. Tak terima je. Cuba, awak dapat dalam mana? Jalan. Sebagai nak kongsi je. Okey, awak dapat soalan? Ambil je yang cikgu bagi ni. Cikgu sama. Saya tak kisah pun sebab cikgu sama. Sama lagi. Okey, yang cikgu bagi tu, kongsi je. Sekarang ni cikgu nak kamu tulis jawapan kamu. Tu je. Cikgu bagi masa 10 minit jawab. Nanti cikgu suruh siapa-siapa sampai dekat depan. Cikgu nak tengok cara kamu berfikir. Hebat. Dapat semua? Dapat dah semua? Ada yang lebih ke? Ada yang lebih ke? Ada lebih tak? Semua dapat dah? Semua dapat dah? Okey. Dah sampai soalan yang cikgu bagi. Tak kisah kamu kongsi ke, kamu tak kongsi ke, cuba buat. Cuba jawab soalan cikgu. Ikutlah. Seboleh mana yang kamu boleh fikir. Cikgu nak tengok cara kamu berfikir. Apa yang kamu dapat sepanjang kamu belajar hari ini? Soalan kebat cikgu bagi. Jawab soalan tu seboleh yang mungkin. Cuba sendiri. Try. Jangan pergi bukan kumpul ini individu. Nanti cikgu panggil siapa-siapa cikgu nak panggil tampal dekat depan. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, cuba fikir sekejap. Sejenak. Cikgu bagi masa. Boleh buat tak, Min? Okey. Cuba fikir sejenak. Soalan hebat.
Mana-mana pun soalan hebat akan boleh lari dah dengan kamu. Cuba fikir tentang ni. Ya. Buat ayat. Buat masa kamu jawab exam, mana pendapat anda, apa buat? Ada pendapat saya. Kita nak tengok macam mana kamu berfikir. Bisa nanti saya kamu ketik nama, jawab apa buat. Boleh? Boleh tak, Amir? Ngantuk kan, Amir? Satu buku ni aku tak pernah. Dah jawab siap. Okey, lagi 5 minit. Nanti cikgu panggil kau salam. Cuba fikir sejenak. Kalau kamu nak soalan ni macam ni, apa yang kamu buat? Okey, lagi 3 minit. Sampai dah siap sebelum sampai depan depan. Tulis nama. Bawa ke dekat atas ke. Seorang bawang dah siap eh. Dah siap ke? Sampai ke depan. Buat tak? Tulis nama eh. Siapa dah siap terus boleh sampai depan dekat. Berdasarkan sampai ada ini. Nama, sampai ke depan. Allah lama dia fikir. Amir. Boleh tak? Teacher tak ada, saya tak ada. Apa, really? Cikgu saya ada tak? Tak? Cikgu saya ada tak? Pergi. Okey, nampak Rafi. Jangan nampak. Nampak dah bukan macam tu. Nampak macam okey. Apa lagi? Terus dia nampak. Okey lagi.
Guys. Oh, tidur. Wah, ya Allah. Okey, jadi apa yang saya kembali tadi ialah soalan K. Okey, pada jadi sekarang saya nak panggil bukan sama-sama. Saya nak panggil objek. Saya nak panggil Amir, Wafi, sini depan. Baca Sarawak. Amir, baca Sarawak. Buat. Masuk. Sini. Okey, baca soalan awak, baca jawapan awak. Kau jangan awak semua. Ini soalan keempat yang Amir datang. Baca. Okey, soalan ni apa, Amir? Ada pendapat? Okey. Soalan Amir, betul. Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi kepada ekonomi negara jika tiada usaha untuk menggiatkan pengeluaran hasil janakan? Amir ambil jawapan awak. Apa sekali? Saya sudah terjadi pada Dengar jawapan dia. Betul tak? Lagi? Betul tak jawapan Amir? Boleh tekan tak sikit? Okey. Jawapan Amir. Okey, saya nak panggil siapa ni? Saya nak panggil soalan seterusnya. Saya nak panggil Alif. Alif, cepat. Baca soalan awak buat. Sikit lagi. Terus saya bersalin tadi kan? Okey, baca soalan awak Amir. Mengaku kau? Alif, sorry. Soalan Amir, mengapakah SDUP mengadakan beberapa strategi iaitu menyewa, mengajak dan mengadakan perjanjian? Apa jawapan dia? Kuat sikit. Betul tak jawapan dia? Okey, baik sekali. Jadi, sebagai habis dah. Macam saya bercakap tadi, Sabah dia dieksploitasi oleh British untuk dikawal keuntungan oleh pihak British. British ni kiranya untuk mengawal keuntungan dekat Sabah. Tapi dia juga membawa perkembangan dari segi apa? Ekonomi. Okey, jadi boleh tak kalau cikgu nak suruh Afaf? Boleh. Okey, Afaf. Jadi cikgu nak kamu tahu, cikgu nak tanya kamu, perlu ke kita menerima perlu tak kalau kita menerima orang luar datang ke negara kita? Jadi perlu tak kamu setiap apa kebaikan kalau orang luar datang memerintah negara kita? Kita perlulah memberi peluang kepada sesebuah kuasa untuk memerintah sesebuah organisasi. Hal ini kerana setiap pemerintahan akan membawa sesuatu perubahan yang baru yang akan mendorong kepada kebaikan dan kemajuan yang tersendiri untuk memenuhi keperluan sesebuah masyarakat tersebut. Betul tak jawapan dia? Jadi, cikgu nak last soalan. Cikgu nak tanya Wafi. Wafi, boleh tak kamu rumuskan apa yang kamu belajar hari ini? Okey, rumuskan je Bapak. Bangun. Apa yang kamu dapat hari ini? Okey. Okey, lain? Cikgu nak Ain? Ain, cuba rumuskan apa yang dapat belajar hari ini.
SCUB menguasai. Okey, satu lagi Cik Ulang. Cara SCUB meluaskan konsep. Betul tak jawapan dia? Jadi itu sahaja pengajaran hari ini. Jadi Cik harap kamu fahamlah tu Cik belajar macam mana Sabah dengan Sarawak dikuasai oleh British. Siapa yang menguasai Sarawak? Siapa yang menguasai Sabah? Okey, jadi itu sahaja pengajaran hari ini. Yang mana tu pun? So, okey, boleh. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد